ada 5 kerajaan hingga 6 kerajaan besar, antaranya kerajaan Sumeria yang terkenal dengan kod Raja Hammurabi itu kan, nak belajar sejarah kan. Kerajaan Akkadia, kerajaan Sargon, kerajaan Kaldea, kerajaan Aramea, dan yang terkenal ialah kerajaan Babylon. Betul ke ada kerajaan Babylon dulu? Ke dia khurafat? Ke dia dinamakan? Kan dalam Quran ada Allah hantar 2 orang malaikat Bibabila Harut wa Marut, dan ke negeri Bibabila. Babil tu apa? Babylon lah. 2 orang malaikat Harut dan Marut. Nah, di sini dia start lagi. Di sini kita nak perkaitan dia. Kota Nabi Yunus, Adas beriman, Adas masuk Islam. Tu zaman Namrus juga dibina. Itulah kehebatan Namrus. Tapi yang jadi masalah di kemudian hari, bila kesombongan berlaku, congkak berlaku, takabur berlaku, dia mengaku jadi Tuhan. Dan paling level pun dia manusia yang menjadi pengantara jambatan dan perhubungan antara manusia dengan Tuhan. Dia jadi pengantara antara manusia dengan Tuhan. Dan watak ini dibawa sampailah kes Nabi Isa. Dan hari ini dogma dan doktrin ini masih dibawa, seolah-olah siapa yang menjadi penghubung jambatan antara manusia dengan Tuhan. Siapa? Duduk di tiang salib. Siapa? Itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat. Judas kan, Judas Iskariot, walaupun dia berakidah tu Nabi Isa. Sebab watak yang akan keluar tu watak seorang manusia yang boleh jadi penghubung antara manusia dengan Tuhan, dan ki dia ialah syurga. Tanpa orang ni tak dapat syurga. Zaman Namrus dia dah mula. Tanpa aku kamu tak akan dapat syurga. Jadi akulah Tuhan, dalam masa yang sama akulah yang menghubungkan antara kamu dengan Tuhan. Jadi hiduplah Namrus zaman dia. Isteri dia siapa? Isteri Namrus siapa? Semiramis. Isteri dia tu mak dia. Namrus kahwin dengan mak sendiri, Namrus kahwin dengan ibu sendiri. Dialah anak, dialah suami kepada Semiramis. Tapi lepas Namrus meninggal, Semiramis tengok apa? Di taman dia, di kebun dia tu ada satu dahan pokok zaitun yang dah reput, yang dah mati. Tiba-tiba keluar satu tunas kecil, tunas baru. Pohon tu dah mati, dahan tu dah mati, ranting tu dah mati, tapi tiba-tiba keluar tunas. Lalu dia dapat idea, dia mengandung. Dia mengandung tapi tak ada bapa, tak ada suami. Seolah-olah mengandung sendiri, mengandung magic, mengandung kurniaan Allah. Mengandung kurniaan Allah. Lalu keluarlah seorang anak. Anak tu Ninus pun orang panggil, Tammuz pun orang panggil. Tammuzi satu lagi. Ninus pun dia, Tammuz pun dia, Tammuzi pun dia. Jadi bagi Semiramis, dia menganggap Tammuzi itu adalah reincarnation, pengembalian semula Namrus ke dunia. Hakikatnya anak ni nama Tammuz, tapi roh duk dalam tu roh Namrus. Roh Namrus. Sebab itulah sebelum anak ni lahir, pokok zaitun hak tumbuh tadi, itu dijadikan sebagai clue dan perlambangan. Kemudian dia letak satu pohon yang dipanggil pohon evergreen. Pohon evergreen dalam bilik dia. Pohon evergreen, tahu pohon evergreen? Kemudian setiap kali 25 Disember, bangun pagi esok penuh dengan hadiah di pohon evergreen ni. Roh Namrus mari sangkut hadiah pada pohon evergreen 25 Disember. 25 Disember tu tarikh lahir Namrus.
Hari ni pohon evergreen diadaptasi pada agama apa? Sini lagi bermula. Siapa yang kena belasah, siapa yang kena pebodoh, siapa yang kena tipu. Lepas tu keluarlah, dipanggil keluarga Tuhan. Namrus, Semiramis dan Tammuz tadi. Trinity bermula di sini lagi. Ada Tuhan Bapa, ada perempuan, ada anak. Kristian ni dah ketinggalan dah. Nasara dah ketinggalan dah, adaptasi daripada agama pagan kuno lagi. Nak merosakkan ajaran-ajaran Nabi Allah Isa alaihi salam. Benda ni lah yang dibawa. Bila start dia, bila muncul dia, zaman Namrus lagi. Untuk kita kait bermula di sini. Kemudian ritual-ritual ini dibawa ke mana? Lepas kerajaan Babylon jatuh, golongan-golongan bangsawan dan elit istana daripada Babylon pergi ke Mesir. Dia bawa dah ritual-ritual mereka ni. Hak sembah setan, sembah iblis ni masuk dalam istana, bergabung dengan golongan elit Fir'aun. Kita tahu zaman Fir'aun zaman apa? Zaman ahli sihir. Zaman sihir kuat. Oh, eloklah zaman sembah setan gabung dengan geng ahli sihir. Maka di sinilah dikatakan permulaan pembukuan satu ilmu yang dipanggil ritual Kabbalah. Dah dengar tak Kabbalah? Kabbalah ni lah yang sedang masuk sinonim dengan naiknya agama Yahudi. Tu jadi tak pelik langsung kalau kita tengok sejarah tadi bagaimana mereka boleh sembah ni mudah. Sebenarnya mereka dah lama ni, imam-imam Bani Israel, pemimpin Bani Israel dah terikut-ikut dengan ritual okultisme Kabbalah. Gabungan ilmu sihir dan penyembahan secara gelap iblis dan setan yang dibawa daripada Babylon masuk dalam bangsawan elit dalam istana Fir'aun. Dan kita tengok zaman Fir'aun bermula lagi Trinity, iaitu Tuhan Ra, the one eye sun god. Gambarkan mata sebelah tu, Tuhan satu, Tuhan bermata satu, Dewa Ra. Kemudian timbullah Trinity dia, iaitu apa dia? Isis, bukan Isis Baghdad punya ni. Isis, Osiris dan Horus. Nak tengok tak? Osiris, Isis, Horus. Isis tu siapa? Isis tu lelaki ke perempuan? Isis lelaki ke perempuan? Isis Tuhan bapa, Tuhan ibu, Tuhan anak. Dia panggil lagi. Horus tu gambar kepala burung. Tuhan Horus tu tubuh manusia, kepala burung. Burung tadilah. Jata negara tadi, Draco tadi burung apa? Burung helang. Kepala burung helang. Dan kepala ni selalu ada dalam logo World Cup Piala Dunia. Perhati betul-betul. Piala Dunia hak 94 ke atas, perhatilah, tak akan ketinggalan kepala dongga ni. Pasti disisipkan kepala burung helang tu. Kok sengit ke, kok melintang ke apa, tengoklah. Kepala Horus mesti ada dalam logo World Cup. Lepas tu penyembahan Tuhan dewa-dewa banyak di Mesir. Bukan setakat Ra, bukan setakat Isis, Osiris, Horus. Kita ada dewa Thor, kita ada dewa Emtah, kita ada dewa Anubis, kita ada dewa Hathor. Hathor tu lah dewa lembu sebenarnya. Bukan kata Samiri tu baru buat. Hathor dewa lembu dah lama disembah di bumi Mesir. Hathor ni dewa berbentuk lembu. Samiri tukar balik. Cuma hak ni jadi pelik, bila dia emas dia boleh bercakap. Orang-orang ni pernah minta dengan Nabi Musa supaya dibuat satu patung untuk sembah dia. Ada dah perkataan lagu ni pada Nabi Musa, suruh buat patung, suruh sembah, nak nampak juga Tuhan. Sebab itulah ritual Kabbalah nombor satu kitab mereka ialah Zohar, yang menceritakan tentang sifat-sifat dan bentuk zat Tuhan. Kabbalah dah mula awal lagi tentang sifat dan bentuk Tuhan dalam kitab mereka, buku mereka yang nama Zohar. Dalam Kabbalah juga, kalau bab syariat, bab agama, mereka ada satu kitab lain yang dinama Sidur. Kalau bab hal-hal perayaan dan keagamaan dipanggil kitab Makhzur. Inilah tiga ni.
Zohar, Sidur dan Makhzur duduk tiga-tiga komponen ni dalam Kabbalah. Kabbalah ni lah yang paling bahaya. Inilah meresap masuk sama naik dengan agama Yahudi. Sebenarnya geng-geng ni walaupun tak lagi dinamakan Freemason, zaman tu yang suruh bakar Nabi Ibrahim siapa? Namrus sendiri ke geng-geng gelap ni? Geng-geng gelap ni lah yang duk cucuk Namrus suruh bakar Nabi Ibrahim. Geng-geng gelap ni jugalah supaya bunuh Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel. Nasib baik Allah selamatkan. Geng-geng ni jugalah yang cucuk Raja Herodes dulu supaya bunuh Nabi Isa. Tak ke pelik orang Yahudi cucuk Raja Rom supaya bunuh Nabi Isa. Nabi Isa tu Bani Israel. Bani Israel tu Yahudi. Ni Yahudi mana hak bengong ni? Dia tu memang bangsa Yahudi, tapi ajaran inti Kabbalah sudah ada dengan golongan ni. Sebab ajaran dan inti Kabbalah raja akhir zaman yang mereka tunggu ialah siapa? Dajjal. Bila Dajjal, manusia yang akan menghalang Dajjal perlu dibunuh, perlu dicantas lebih awal. Siapa akan halang Dajjal? Siapa akan bunuh Dajjal? Nabi Isa nak bunuh Dajjal, kena bunuh awal-awal lagi dia. Bukan kita hari ni baru kaji Nabi Isa nak turun kat mana, siapa nak bunuh Dajjal, siapa nak bunuh tu, siapa nak buat ni. Mereka dah ada perancangan yang paling tersusun, paling strategik. Mereka bunuh awal-awal Nabi Isa, konon-kononnya lah. Sebab Nabi Isa ni lah the true Messiah, penyelamat yang sebenar. Ni the false Messiah, penyelamat yang palsu. Jadi dia tahu dah Nabi Isa ni jurulamat yang sebenar dan bakal membunuh Dajjal. Mereka KO kan awal-awal pada sangkaan mereka, dan orang-orang Yahudi yang menganut Kabbalah Freemason hari ni, di sisi mereka Nabi Isa dah tamat riwayat dia. Nabi Isa dah tamat riwayat. Cuma yang percaya Nabi Isa akan turun Islam dengan Kristian. Walaupun kita masih berselisih, bagi kita orang Islam, Nabi Isa diangkat oleh Allah dan akan turun pada waktu yang ditakdirkan Allah. Orang Kristian pun Nabi Isa diangkat, tapi sebelum diangkat kena salib dulu, mati dulu. Kena salib, duduk 3 hari, kemudian tanam, pergi buka kubur dia, tak ada dah dia. Dia keluar dah, kemudian dia baru naik. Naik sama naik dah. Kita naik tanpa kematian. Ini naik kena salib dulu, mati 3 hari baru naik. Tanam dah, pergi buka kubur hari ketiga, tak ada dah, naik dah. Ingat tak kisah Tamus? Tamus juga mati disalib. Tamus mati disalib, makam di dalam gua, tutup dengan batu. Tiba-tiba gua, batu tergolek gede, terbuka pintu gua. Kebetulan hari tu hari ketiga. Tengok-tengok mayat dah tak ada. Jadi cerita ni cerita kebetulan ke cerita lama diulang balik? Cerita lama diulang balik. Dia mati malam Jumaat. Sabtu, Ahad naik. Ahad naik, sengaja cari hari Ahad naik untuk jadikan hari Ahad sebagai hari apa? Hari keutamaan, Sunday. Sebenarnya hari matahari. Siapa matahari? Siapa matahari? Matahari ni orang yang cerah, orang yang terang. Siapa yang selalu bagi pencerahan? Siapa yang selalu bagi penerangan? Nama lain dia The Lucifer. Who is Lucifer? Thousands of planted forces have arrived at the point on the Syria-Iraq border and getting control on both sides cities. The state of political division and conflict between two Muslim groups remain the trigger of further deterioration of the human rights situation. All efforts made to end the split failed.
Although they were tortured by imposter enemy and they allowed to let them kill themselves. When do you think this will stop? Not until each and every one of those involved